internet. Dalam kurang 2 jam lah. Hidup, sial. Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Sabrina, saya founder kepada brand Mamasap by Sabrina Bakery. Sabrina Bakery. Saya business kek, jual kek je. Jual kek je. Cuba cerita pasal jual kek je ni, di mana you started? Saya start, ini adalah IMKK saya yang genaplah 2 tahun saya bersama Richwork. Saya jumpa doktor dari Richwork pada November 2016. Pada waktu tu di mana you? Masa tu saya bisa dekat rumah je doktor. Saya baru resign daripada government servant. You kerja kerajaan sebelum ni? Betul, kerja kerajaan selama 10 tahun. Okey, lepas tu you berhenti? Saya berhenti, lepas tu saya meniaga kek dari rumah, dari dapur. Sendirilah, buat sendirilah ni? Sendiri fikir mau ingat lah, sendiri mau ingat. Okey, buat berhenti. Betul, bergerumah dengan tepung setiap hari. Sendiri semua. Masa tu kat mana level keadaan kewangan you? Masa 2016 tu untuk produk saja saya dah buat sale 400 jugalah masa tu. 400? 400 ke 500 ribu macam tu. Alhamdulillah. So you buat sendiri tu boleh buat 400 ribu? Alhamdulillah. Okey, jadi? Tapi yang saya nampak lah, Roblox saya masa tu saya dekat rumah lah. Saya kat rumah je, saya tak nampak sebenarnya saya nak pergi mana. Sebenarnya saya ada ketakutan sebab saya suami isteri resign. So ketakutan you adalah? Ketakutan saya takut saya tak boleh capai, saya tak boleh sustain apa yang saya capai tu. Sustainability. Betul. This is very good point kepada semua orang yang berniaga, yang dah berniaga. So you nak isu you sekarang dah buat 400 ribu, nak sustain. Boleh tak buat lagi 400 ribu ni?
Betul. Itu Saya persoalan takut. masa tu. Betul. Sebab masa tu yelah saya home baker, terlampau ramai sebenarnya pesaing dan saya juga orang yang membina pesaing sebab saya mengajar juga So resipi. you membina pesaing Ya, untuk saya you. membina sangat ramai pesaing sebenarnya. Bagus, So bagus. saya jadi macam satu lagi dekat rumah. So saya sampai bila kan kita dengan jiran kita. Yelah. Apa isu masa tu? Sebab bila kita customer datang semua, so kita tak naklah kita dengan jiran kita tak best kan. So Sebab jiran marah? diorang tak marah tapi kita nampaklah dia orang tak happy. Dia tak marah tapi dia tak happy je. Ya, betul. Okay. So saya rasa sampai bila. Tapi saya takut. Betul orang kata nak buat, you kena pergi kedai. Saya rasa takutlah nak buat kedai overhead, nak kena sewa. So you takut masa tu takut ambil more risiko? Betul, saya takut ambil risiko. Apa yang ditakut kalau you ambil risiko tu apa jadi? Saya takut sebab saya tak ada, darah saya tak ada darah bisnes. Tak Saya ada? Tak ada. Bukan, tak keluar? Tak keluar. Saya Okey. kerja hospital dulu, saya dah check, tak ada darah bisnes. Mana kau bawa lawak sekarang Okey. Okey. Betul? Okey, lepas tu memang tak ada family background yang buat bisnes. So saya tak ada siapa yang guide. So saya memang takut lah. So Okay. sampailah pada bulan, tak salah saya bulan 10 macam tu, adalah isu tentang, bulan 9 isu tentang doktor. Masa tu saya cakap, kenapa orang bercerita tentang masa tu dah saya kata, okey saya nak kena pergi kelas IMKK. Lepas tu saya nampak masa tu doktor nak buat IMKK Bila kita lah. buat something yang betul, akan ada orang cari jalan untuk tunjukkan yang macam kita ni tak betul. Betul. Sebab dia tak boleh buat macam kita. Betul. You faham? Faham? Kalau saya tak betul, saya dalam penjara sekarang. Boleh faham? Faham? Teruskan. Okey, so lepas tu bila saya datang MKK pada 2016 November tu, tapi saya cakap terang, saya sebenarnya saya tak tahan dengan MKK sebenarnya. Sebab saya ni mungkin orang kerajaan kan, saya tak biasa dengan muzik kuat-kuat ni. Saya sebenarnya saya nak balik tau. Sama, saya pun kalau nak boleh nak balik. Sebab kan saya sampai orang sebelah saya kata saya nak muntah. Sebab Masa tu duduk mana? Saya duduk dekat Super Supreme lah masa tu. Oh, semua Supreme lah. Ah. Cik. Tak, sebab masa tu, sebab saya tanya, saya call, saya kan, saya call Richwork punya team. Saya cakap, saya nak duduk depan sekali. Sebab saya nak yang Terbaik lah, yang terbaik. terbaik masa tu. Lepas tu kata, depan awak ni ada title. Title ni semua student-student. Oh, student Lepas tu, diorang ni semua orang berjaya. Bila dia cakap yang title orang berjaya, saya lagi tak dapat kan. Saya nak duduk depan yang paling ni. So, bila saya yang first sebenarnya Apa maksud you duduk depan ni pada yang berjaya? Apa maksud you? bukan. Sebab saya rasa saya nak duduk rapat dengan orang yang sebab tim okey. Richwood kata title Yang belakang ni, berjaya juga. ya dia orang berjaya tapi tim Richwood kata title ni memang dah confirm berjaya. Saya nak rapat dengan orang berjaya sebab saya nak tanya. Saya nak tanyalah Bagus. apa tentang Mentality program you semua. nak tap into like macam mana aku nak belajar daripada dia orang. Betul, saya Bagus. memang tu. Saya cerita masa saya dulu, masa dulu kita boleh makan lunch, dinner semua dengan Titan. Saya setiap lunch, dinner tu saya akan kejar satu Titan. Saya akan bagus ke program ni? Macam mana Lepas tu saya dengar orang kata buat juta. Saya kata biar betul dia buat juta. Tak Saya, muka macam apa benda je. Maksud ada fikir benda tu. betul, saya Tak, betul, okey. tak sebab bila saya orang kerajaan Macam bila ya tidak lah kan. tak, bila orang cakap pasal juta, saya ingat macam benda ni gimmick. Saya ingat juta tu gimmick. Kau ingat aku suruh dia orang cakap naik atas tu cakap. Saya ingat gimmick. Kau ingat aku bayar dia orang bercakap macam tu. Sebab doktor mana dah saya kerja kerajaan, saya biasa dengan yang rendah-rendah, tiba cerita juta-juta dalam ni. Saya ni gimmick ke apa? Kan? Kerajaan buat program pun tak boleh bina jutawan banyak-banyak kan? Lepas tu saya teruja dengan Datuk Aizat kan. Saya kata, kenapa Cingkat Aki? Amin. Oh. Tak lama Kan? lagi tu. Sebab dia jual caketiau. Kawan-kawan boleh dia dapat siapa juta. sekarang nak lawan? Kau nak cakap dia apa? jual caketiau dapat juta. Saya kata, dia caketiau saya kek. Kenapa saya tak boleh dapat juta Dia macam kuih dia? tiaw pun boleh buat berapa juta. Betul. Kuih tiaw je. Betul. Lepas tu kan doktor saya share, masa saya nak tulis impian, orang sebelah saya tulis juta-juta. Saya kata, kenapa kalau tulis juta-juta berderia je? Masa apa? Masa nak tulis impian. Kan tulis impian kan doktor tu tulis Dia ni kenapa Lepas tu saya tengok orang sebelah, sebab orang sebelah ni dah pergi 2-3 kali. Dia kata, you tulis je juta-juta Sabrina. Saya kata, korang ni acah-acah ke? Berlakon ke apa ni? Saya cakap apa tau? Korang ni berangan lebih sangat. Kau jujur sangat. Betul doktor. Sebab saya rasa, Terima kasih sebab jujur. tak, sebab
Sebab Saya doktor respect kata, tu. kenapa berangan sangat ni kan? Kan, feeling sangat Lepas tu ni. saya cakap, awak Aku bisnes jutawan apa? bagai. Saya tanya, awak bisnes apa sebenarnya? Saya kat rumah. Kenapa dia berangan kuat sangat? That was a good one. Sebab doktor cakap apa you nak capai tahun depan. Tahun depan dia nak capai 7 juta. Takkan boleh Takkan boleh. Saya kata berangan kuat lah diorang ni. Okey. Pada point mana yang kau nak join berangan tu? Pada point mana? Yang you kata aku pun nak join berangan sekali lah. Tak doktor, saya selalu cakap dengan tim saya. Saya kata saya pun, okey dah doktor, buat je Sabrina. Saya pun acak-acak lah berangan juga. Kau pun tak sure, kau hentam je lah. Saya pun hentam. Saya pun tulis 2017 nak buat buah banglo untuk mak saya nak capai juta-juta, saya nak ada kedai. Saya tulis tak doktor, saya nak Walaupun buat, tak percaya masa tu percaya, tak saya apa-apa. buat, okey lah, saya nak buat rumah banglo untuk mak saya lah. Saya nak buat juta-juta lah. Doktor, Apa? dapat. Habis? Acah-acah terdapat lah doktor. You buatkan rumah untuk mak you? Alhamdulillah saya berjaya buatkan rumah banglo untuk mak saya. 2 tingkat bernilai hampir 700,000. Alhamdulillah. Ah. Lagi? Ah, Apa yang best? Apa yang you berangan yang macam ya tu jadi? Lepas tu kan bila tahun 2017 saya doktor terima saya buat cerita, walaupun masa doktor kata awak dari rumah buat kek, doktor macam tak nak terima saya tahu. Saya macam saya cuba Saya tak skeptical. Saya just tak pasti. Saya macam ni. Saya kalau you perasan saya sebenarnya tak ada isu tentang orang tu dekat mana. Sebab saya ada satu kepercayaan yang jelas, aku boleh bawa ke mana yang dia nak. Soalan dia lah, dia betul nak ke tak? sebab yang interview dengan saya tu Zawara, lepas tu ada yang memang dah buat sejuta-juta. Tu yang saya rasa, alamak saya ni rumah diorang ni semua dah company hebat-hebat. Sebab tu saya rasa sangat rendah masa tu. Saya rasa macam doktor ni terima Apa tak? maksud you sangat rendah masa tu? Saya memang You rasa you rendah diri? rendah diri, saya home base semua kan. Lepas tu bila doktor cakap, okey Sabrina tahun ni you capai berapa? Saya macam tak takut cakap. Saya kata 1.5 okey tak doktor? Saya berangan. Dah belajar berangan lah masa tu? Masuk pada berangan. Doktor kata, okey Sabrina untuk 2017 you nak capai berapa? 1.5 juta. Berapa you capai 2017? 3.6 juta. Alhamdulillah. Berapa so far tahun ni? Tahun ni so far sampai hari ni hampir 5 juta. Alhamdulillah. Berapa you bayar untuk berangan pada waktu tu? Berapa kos berangan? Masa tulis tu kena bayar berapa? Kau sebagai Masa kita menulis tu, berangan tu, berapa berangan? free je. Pasang angan berapa harga dia tak dengar? Free. Pasang angan nilai dia berapa dia harga dia? Percuma doktor. Berangan itu, Free. berangan Percuma. itu Percuma. percuma. Mari berangan beramai-ramai. Berangan itu percuma. Betul. Tak percaya pun, tak percaya tu. Betul tak percaya. Skeptical tu. Sebab kata Ustaz, title memang ramai skeptikal kan Ustaz kan sebenarnya. Tak pelik. You know? Sebab kenapa dan you masuk, kenapa you teruskan? You renew lagi. Okey, saya renew. You kenapa? Sebab doktor, saya nak berangan lebih lagi. Tapi berangan sekarang ni saya nak berangan dengan confident yang saya jelas saya akan dapat angan-angan saya. Itu saya. So apa sekarang confident ni. yang you ada? Bila confidence saya ada, sebab saya nak doktor guide saya, sebab saya tahu, doktor dah tahu dah jenis saya next ni apa. Sebab masa interview saya ingat ayat doktor. Sabrina, saya dah nampak sebenarnya lagi 10 tahun awak nak kat mana. Itu je saya tahu, saya dah nampak dah. Awak memang tak nampak awak boleh pergi mana, tapi saya nampak 10 tahun lagi awak akan ke mana. Oh, doktor dah tahu, aku nak duduk doktor. Ramai orang, dia tak nampak potensi diri dia yang sebenar. Aha. Sebab dia tak pernah jalan-jalan tu. Betul. Okay, satu. Yang kedua, ramai orang tahu apa yang dia tak tahu. Betul. You know? So, ibaratkan macam ni. Kalau you nak belajar jadi the best swimmer dalam dunia atau pelumba berlari, you cakap dengan orang yang tak tahu, dia akan cakap boleh ke, ya ke. Tapi kalau you cakap dengan orang yang memang melatih orang jadi the best swimmer, dia tengok you, dia kata, I nak jadi the best swimmer. For example, dia tengok, boleh. You sanggup tak di-train? Faham tak? Faham. Sanggup tak go through proses tu? Bukan senang. You pun tahu proses Titan bukan senang. Betul. Mencabar diri, mencabar macam-macam. Betul. But that process, kalau you sanggup terima, the person willing to train, that's it. InsyaAllah you akan start moving. You faham tak saya cakap apa? Faham. Apa yang improve for these 2 years?
Apa yang improve, berubah? Dah tukar jadi kedai? Betul. Yang obviously dari home base dari rumah, alhamdulillah sekarang dah ada 4 cawangan. 4 cawangan daripada rumah? 4 Dalam cawangan? masa setahun lebih je saya dah ada 4 cawangan. Sekarang orang dengar you ni, jangan cakap, ya gimmick ni dah dibayar ni. Kenapa ada orang kata dia nak masuk kena sign in lah, kena sign in Ambil hantarlah dia orang. Betul lah, memang kalau nak kata gimmick lah. Tapi boleh datanglah kedai saya kalau nak. Okey, terima kasih. Terima kasih untuk Sabrina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys, boleh ke? Kenapa tadi? Tengok tak video Mama tadi? Tengok. Dapat tengok daripada awal sampai habis tak? Dapat. Okey, so soalan-soalan. Zainal, apakah angan-angan? Terus. Apakah angan-angan Najiha? Apa angan-angan Najiha? Zakwan, apa angan-angan Zakwan? Lagi Ira Mushi, Jaya Mala, Dewi, Hani, Marina, Aziz, Farah, Suraya, seksinya gambar. Ahmad Syarif, Atira, Afifah. Cepat, apa korang punya angan-angan? Tak apalah, siapa first time tengok Kak Tin? Siapa first time tengok Kak Tin? Bukalah video anak-anak. Macam mana Kak Tin nak tengok muka korang kalau tak buka video? Bukalah video. Kak Tin nak tengok muka masing-masing. Comel Syah. Mana yang lain ni? Zu lagi. Mana lagi ni? Hai Marina. Comelnya Marina. Lagi lain. Ui, ada kipas. Ada kipas. Ada orang dalam hospital ke? Kenapa Kak Tin macam dengan bunyi mesin nadi tu ah? Ada orang dalam hospital ke? Suka Zainul. Tak ada. Saya tak pakai tali pinggang. Oh, bunyi tali pinggang. Aku yang kan bunyi nadi yang tu, mesin nadi tu. Tolonglah buka video anak-anak. Buka video anak-anak. So Kak Tin nak tengok muka korang ni. Macam mana nak suruh semua orang buka video ah? Cantiknya Suraya. First time Kak Tin tengok muka korang. Mana? Kira lagi. Jaya ni Ahmad Syarif. Atira Afifah. Ada lagi ke yang belum masuk? Ada. Belum masuk. Dia orang try tekan link tapi dia orang kata tak boleh masuk. Sekejap Tak boleh. Kejap Kak Tin cuba bagi yang link baru. Kak Tin bagi dekat chat kat chat ni Kak Tin bagi. Cuba bagi. Korang tengok video angan-angan Mama tu kan? Korang apa perasaan korang? Cuba share dekat ruangan chat ni. Apa perasaan korang lepas tengok video Mama tadi? Share lah kat ruangan komen. Semangat lagi. Yang jadi impian menjadi Dia nyanyi. Siapa yang nyanyi tu? Kita akan belajar pula. Yakin mimpi tu percuma. Lagi komen lah lagi kat chat. Siapa ada anak berusaha lagi? Apa perasaan? Korang ada tak rasa macam aku pun macam Mama, rasa macam berangan. Aku dulu pun macam tu. Ada tak perasaan macam tu? Aku dulu pun skeptikal. Berangan je nak sejuta-juta. Berangan je. Kan? Kak Tin pun macam tu juga dulu. Tipu tak skeptikal. Kak Tin pun macam tu. Inspired. You guys kena tahu story Mama. You guys kena tahu apa sejarah Mama.
Macam mana mama boleh terlibat dengan bisnes. Korang kena tahu story tu. Nak tahu story mama, kena rajin korek-korek dengan leader korang. Sebab leader korang adalah antara orang yang paling rapat dengan mama juga. Faham ke? Sebab kebanyakan leader korang ni, diorang dah memang pernah bercakap dengan mama. Sama ada bercakap melalui Zoom ke, bercakap depan-depan ke. Pak Payan ni berapa kali jumpa mama. Berapa kali Zoom dengan mama. Pak Payan antara orang paling rapat dengan mama. PM tepi selalu. So nak tahu mama, nak kenal mama, korek dekat Pak Payan. Korek kat leader-leader korang. Faham ke? Cuba kata tanya satu soalan. Kenapa korang rasa korang kena kenal mama? Cik jawab. Kenapa korang rasa kena kenal mama? Korang rasa sebab apa? Cubalah jawab kat chat. Ada orang yang first time Zoom ke? Jadikan contoh lagi. Kenapa kena kenal mama? Korang rasa kenapa? Cepat. Komen dekat chat ni. Nak tiru dia. Okey, bagus Dewi. Okey, soalan seterusnya. Kenapa nak kena tiru mama? Kenapa nak tiru mama? Kenapa kita kena tiru? Kenapa kita kena tiru mama? Nak berjaya. Betul lah tu. Sebab sayang, okay, you guys kena faham, kita business networking. Siapa pernah tengok cerita Spiderman? Ke nak kata carikan video Spiderman? Siapa pernah tengok cerita Spiderman? Spiderman, kalau dia tembak dia punya spider web kan? Kalau dia tembak spider web dia tu, dia punya web dia tu, ada tak macam satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke belakang? Ada tak macam tu? Dia kalau dia tembak, dia akan ke satu arah yang sama. Tapi dia merebak. Faham ke? Dia merebak besar. Web dia tu besar. Dia tembak satu arah, tapi web dia besar. Dan cuba tengok dekat web dia. Ada tak dia punya web tu terputus-putus? Macam web yang benang pertama dengan benang kedua terputus-terputus. Ada tak? Ada ke terputus-terputus web Spiderman? Tak ada kan? Okey, apa jadi kalau terputus? Apa jadi kalau web Spiderman tu terputus? Dia tak boleh simpan. Dia tak bolehlah tangkap apa yang dia nak tangkap. Terlepas. Kan? Betul tak? So, samalah juga dengan business networking. Business networking adalah business tentang relationship, okay, antara orang atas dengan orang bawah. Faham ke? Antara korang dengan leader korang dan korang dengan tim bawahan korang. Kalau you guys dalam ni masih dropship, then that's okay. Meaning to say, business networking yang you guys tengah buat adalah tentang you dengan leader you yang atas dan dengan atas lagi sampai jumpa mama. Faham ke? Faham ke? Okay. So macam kata cakap tadi, kalau kan you guys punya connection, you dengan leader you, contoh Diana, katakan Diana atau Diana Rose. Diana Rose direct Papayan ke ataupun ada atas leader lain atas Diana? Direct ke ataupun Papayan. Direct Papayan. Okey. Bayangkan Diana Rose, Diana dengan Papayan tak ngam ni. Tapi Diana dengan Kak Tin bukan main ngam lagi. Dengan Mama bukan main ngam lagi. Dengan Kak Ernie tak ngam. So dia tak jadi. Dia terputus. Faham ke? Tak jadi. Sebab tu orang pertama yang korang kena ngam adalah leader atas korang. Faham ke? Sebab tu check. Hari ni check. Susu galuh keturunan. Korang kena check susu galuh keturunan korang. Siapa atas korang yang pertama sekali? Kalau Papayan lah. Contoh kalau tim Bella, tim Zoo. Contoh kalau tim Zoo ni, atas dia Zoo. Lepas Zoo ada Bella. Lepas Bella ada Papayan. Lepas tu atas lagi. Kena tahu susu galuh. Sebab apa kena tahu susu galuh? Sebab kita business networking. Kalau terputus, apa orang kata rangkaian tu, kita tak boleh capai apa yang kita nak capai. Faham? Faham ke? Okay? Alright. Lagi berbalik-balik. Kenapa kena tiru mama?
Sebab mama founder. Mama founder. Kita nak capai apa yang mama capai. Jadi kita kena buat apa yang mama buat. Alright? Cuma anak-anak, untuk korang tiru mama, korang kena tengok level korang sekarang. Faham ke? Macam mama sekarang dia dah founder. Dia founder, okay? Dan apa yang mama buat hari ini, sekarang ni, apa yang mama buat hari ini, orang kata sesuai dengan level dia yang dah founder tu. Faham ke? Yang dah ada network yang sangat ramai, 19,000 orang. So untuk korang tiru mama, korang kena tengok level korang. So contoh, kalau level korang sekarang ni dropship, untuk korang tiru mama, korang tiru leader korang dulu. Faham ke? Tiru leader korang dulu. Bila yang leader korang ni korang dah berjaya copy, automatik korang dah boleh copy mama. Kenapa? Kenapa? Sebab leader korang pun, diorang pun copy mama juga. Faham ke? Contoh Papayan kan? Papayan ni, kalau contoh Aziz. Aziz nak tiru, nak capai apa yang Mama Sab capai. So Aziz kena duplicate mama. Kena tiru apa yang mama buat, cara fikir mama, macam mana mama menyelesaikan masalah. Nak tiru ni, nak tiru. So bila nak tiru, sebagai orang baru, sebagai orang yang masih lagi belum capai stokis, belum capai master, jadi cara yang paling mudah untuk kita tiru mama adalah tiru upline kita dulu. Siapa upline kita? Faham ke? Tiru upline kita. Kalau upline kita kata sehari kena buat marketing 10 kali. Kita buat 10 kali. Buat lebih pun tak apa. Jangan buat kurang. Faham ke? Business networking adalah tentang business meniru. Jangan buat benda pelik-pelik. Faham ke tim? Untuk meniru, untuk tiru ni, ala korang macam tak pernah periksa kan? Macam tak pernah exam kan? Zakuan kan? Tiru nombor 1. Jagoan. Kan? SPM, PMR dulu kan? UPSR. Kata UPSR, kata tak meniru. Kata bagi orang tiru. Tahu tak macam mana? Kertas exam tu kan, kita kan meja macam ni kan? Kita kan macam ni tulis kan? Nak bagi orang tiru kan? Letak tangan macam ni, kertas exam tu bagi jatuh. Orang belakang tiru. Lepas tu tangan macam ni. Wah, Zakuan angguk. Aku buat dekat tu. Kan? Tapi tu UPSR je. PMR tak buat perangai. SPM tak buat. Okay. So kita nak tiru ni sayang. Jangan cuba improvise yang pelik-pelik sangat. Tiru je. Nak lagi kalau you guys yang baru-baru. Yang baru-baru ni. Kalau kita sekolah tadika kan. Okay, jom kita flashback. Kalau kita sekolah tadika, apa dia? Sekolah tadika Cik Khalid. Kalau kita sekolah tadika kan. Kalau kita sekolah tadika, apa matlamat sekolah tadika? Matlamat sekolah tadika, kita pandai baca, pandai tulis, pandai mengira. Betul tak? Kalau kita sekolah tadika, kita just nak belajar, pandai baca, pandai mengeja, pandai mengira. Tapi sekolah rendah kita nak lulus UPSR. Sekolah menengah kita nak lulus SPM ataupun STAM. Kan? Dia setiap level-level tu, level pendidikan tu, dia ada tujuan dan matlamat dia. Setuju? Ke ada orang tak setuju? Setuju kan? Okay. So, bila korang masuk Mamasab, korang kena tahu apa matlamat level korang sekarang. Faham ke? Contoh kan, korang dah masuk dah ni. Dah daftar dah dapat ID, dah masuk sistem. So korang kena tahu apa proses level korang sekarang. Apa proses yang terlibat? Apa tujuannya? Faham ke Aziz? Faham ke Najiha? So benda basic yang korang kena kuasai adalah pertama, sejarah Mamasab. You kena tahu apa sejarah Mamasab, apa story Mamasab. Macam mana nak tahu sejarah, macam mana nak tahu story. Jangan skip live Mama. Tengok live Mamasab, ulang-ulang tengok pun tak apa. Supaya you guys tahu apa story Mamasab ni.
Dan always koreklah dengan Papayan. Papayan ceritalah Papayan Mama Sap ni kan macam mana Dia dulu macam mana Sebab Papayan kau ada story tu. Kalau tak korek macam mana nak tahu? Faham ke? Okay. So kena tahu story Mama Sap. Itu yang pertama, level korang. Yang kedua pula, tahu macam mana nak buat order. Nak tekan sistem. Tahu macam mana nak tekan sistem. Ketiga, tahu macam mana nak cari runner. Keempat, tahu macam mana nak handle customer. Macam mana nak bagi customer happy, macam mana nak bagi customer repeat. Dan macam mana nak bagi customer tak marah, nak bagi customer happy je. Faham ke? Ini je. Level korang bila awal-awal join Mama Sap, korang kena pandai 4 benda ni je. 4 ni je. Susah ke anak-anak? Susah ke? Cuba komen. Susah tak? Cuba komen. Rasa macam, berat Nanang ni. Rasa berat ke? Tak berat kan? So, apa nak buat bila dah pandai 4-4? Oh, aku dapat setakat sejarah Mama Sap ni. Aku cap tau. Aku tahu sejarah Mama Sap. Contoh kan. Mama beranak pukul berapa pun aku tahu bila. Kan? Dah tahu sejarah Mama Sap. Okay. Takat tekan sistem tu. Aku battle. 1 saat boleh lock 100 kambing tau. Burn. Siapa tak dapat kambing? Cerita kambing semua. Kau orang ni perangai. Kan? Cerita sistem. Lagi apa? Cerita runner. Aku runner ni. Satu Malaysia punya runner aku ada nombor. Gitu kan? Lepas tu last apa? Handle customer. Aku tak kat customer ni. Customer menangis-nangis lah kalau dengan aku ni happy. Gitu kan. So dah pandai 4-4 ni. Perlu ke nak tunggu ke next level? Perlu ke nak tunggu-tunggu? You guys rasa perlu ke nak tunggu-tunggu? Dah pandai 4-4 ni. Tunggulah lagi 2 juta tahun lah baru nak naik level lain. Lagi 2 juta tahun lah baru nak belajar benda lain. Ni 2 juta tahun sekarang ni nak macam ni je. Nak macam ni je. Terus shoot. Pandai Dewi. Dah pandai 4 benda ni. Dah tak payahlah nak tunggu sampai 2 juta tahun. Terus, Papayan. Saya dah pandai dah 4 ni. Apa lagi saya kena pandai? Kejarlah Papayan korang. Faham ke? Jangan terkedik-kedik. Sebab, kenapa tahu jangan terkedik-kedik? Sebab korang kena faham. Mama Sap tak ada tempoh. Faham ke? Contoh. Kalau kat luar, kalau company lain jadi dropship kan? Jadi dropship, nak naik agent ke, nak naik stokis ke, nak naik master ke, dia ada tempoh. Contoh, you kena jadi dropship sebulan dulu tau, baru boleh naik agent. You kena jadi agent 8 tahun dulu tau, baru boleh naik stokis. Kebanyakannya, company kat luar macam tu. Faham ke? Tapi dalam Mama Sap, kita tak ada tempoh. Tempoh tu tak ada. Let's say kan Aziz kan. Contoh Aziz, hari ni Aziz masuk Mama Sap. Aziz dah pandai sistem. Aziz dah pandai dah 4-4 benda ni. Aziz terus je recruit team. Terus je cari dropship bawah Aziz. Aziz terus cari dropship bawah Aziz. Aziz ajar diorang. Okey, jom. Ajar diorang 4 benda ni juga. Okey, jom. Ini sejarah Mama Sap. Okey, nak order macam ni. Okey, cari runner macam ni. Okey, handle customer macam ni. Ajar diorang 4 ni aja. You ajar 10 orang, 15 orang, 4 benda ni sayang. Percaya cakap kat hati sayang. Diorang buat sale, you should naik stokis. Faham ke? Sebab tu dah pandai dah 4 perkara ni, jangan tunggu-tunggu. Terus pergi next level. Contoh Kak Aziz kan. Hari pertama join, Aziz dah pandai everything. 4-4 dah khatam. 4-4 benda dah khatam. Hari kedua join. Baru hari kedua ni. Hari kedua join, Aziz terus bina team. Hari kedua join, baru dapat sistem 2 hari. Aziz dah pandai dah 4-4 benda ni. Aziz bina team. Aziz, hari kedua join dapat sistem. Atau Aziz dah kumpulkan tim Aziz pun ajar. Let's say Aziz, contoh bulan 2 ni, kalau nanti 28 hari bulan 2, total group sale korang, contoh Zakwan kan dengan Hafizi. Zakwan Hafizi ke nama sama ke macam mana ni? Ada 2 orang kat sini.
Zakwan dan apa? Tulislah nama tu. Rename. Cakap. Nama siapa tu? Zahrin. Oh, Zakwan dan Zahrin. Dah. Zahrin. Habis Zakwan tu siapa? Zakwan saya. Oh, okey. Ingat Saya saya ingat. nama orang lain. Tiba-tiba kena Zakwan tu siapa? Yang rasa. Contoh kan? Contoh, macam you guys kan, nanti 28 hari bulan 2 tu, tengok-tengok grup sale Zakwan dengan ni dah 45,000. Dah terus dapat stokis. Faham ke ni? Mama Sap, dia tak ada tempoh naik level. Yang dia ada hanyalah deadline dan KPI. Faham? Take note tulis. Semua orang tulis. Mama Sap tak ada tempoh kenaikan level. Yang ada hanyalah deadline dan KPI. Tempoh naik level tak ada. Kalau hari ni join jadi dropship, lepas tu banner team, tup hujung bulan 200,000 group sale. Terus master. Faham ke? Terus master. Dia nyanyi lah. Saja Sik. Nurain nanti closing Zoom boleh nyanyi 1 lagu, 7 lagu daripada Nurain. Okay? Mama Sap tak ada tempoh naik level, yang dia ada hanyalah deadline dan KPI. Apa maksud deadline? Mama Sap punya deadline adalah daripada 1 hari bulan hingga 30 ataupun 31. Itu deadline. Sebab tu sayang-sayang papayan korang ni nak tercabut anak tekak dia. Pastikan hujung bulan ni busuk-busuk 2,000. Busuk-busuk 2,000. Apa maksud busuk-busuk 2,000 tu? Paling-paling pun make sure korang hujung bulan ni hit 2,000 sales. Sebab apa kena hit 2,000 sales? Supaya dapat commission. Sebab bila korang hit 2,000 sales, korang akan dapat commission. Dia tambah lagi. Faham ke? Faham ke tim? Yang dimaksudkan dengan commission tu. Faham. Hit sale 2K akan dapat tambahan lagi commission. Bukan duit korang, bukan duit Katin, tapi duit HQ yang bagi. Dengan syarat hit 2,000 sales. Okay? Tapi kalau korang boleh buat lebih, bagi lebih. Jangan ngam-ngam 2,000 lega. Ngam-ngam 2,000 lega. Jangan macam tu. Yeah? Ada jiwa yang besar. Sebab tu kan dia cakap tadi, tengok video Mama tadi. Mama dulu pun dia pun berangan je lah 1 point berapa juta. Alih-alih hujung tahun hit 3 juta lebih. Itu kan video tu adalah tahun 2017 punya, bukan 2017, 2018 punya video tu. Tu 2018 punya video. Dah 4 tahun yang lepas, 3 tahun yang lepas. 3 tahun yang lepas punya video. Lama dah. Nama pun nama lama. Sabrina Bakery nama lama. Sekarang Mama Sap Bakery. Sekarang tengok tak Mama Sap? 2019 Mama Sap buat 15 juta. 2019 Mama Sap buat 15 juta. 2020 siapa tahu sale Mama Sap 2020 yang baru-baru ni? Berapa sale Mama Sap 2020? Tahun lepas. Cetai kat chat. Tak. Bukan. Berapa sale Mama Sap 2020? Come on, betul. 100 juta Hayati. 2019 15 juta. 2020 di saat satu dunia lockdown. Satu dunia COVID. Satu dunia tak boleh keluar rumah. Barang tak cukup, itu tak cukup. Tapi Mama Sap boleh buat 100 juta. Sayang, tolong Kak Tin tekan kalkulator. 100 juta tolak 15 juta. Berapa beza? 100 tolak 15. 85 juta peningkatan. Korang rasa Mama Sap ni bisnes main-main ke bisnes gimmick-gimmick? Bisnes ni korang rasa ni bisnes main-main ke memang betul-betul serius ni? Sebenarnya. Betul-betul. Kan? Lagi satu korang kena tengok tau. Siapa yang bagi 100 juta tu? Siapa yang bagi 100 juta dekat Mama Sap ni? Yang buat sale ni siapa? Siapa yang buat sale?
Siapa yang buat sale? Kita. Betul. Sayang. Sebab tu korang jangan pelik. Kenapa ejen-ejen mamasab ni tak ada office, tak ada office yang orang kata sewa office lah, yang sewa bangunan. Yang sewa bangunan buat office, yang sewa physical office lah. Setakat office meja pejabat macam katil ni, sebelah katil tidur. Sebelah katil tidur. Depan toilet mandi. Ini bilik. Dalam bilik je ni. Kan? Sebab tu jangan pelik kenapa ejen-ejen mamasab, ejen je ni, ejen orang je ni. Tapi income sebulan puluh-puluh ribu. 4 angka, ribu-ribu. Sale juta-juta. Faham ke? Baru jumpa kat mana nak tekan komen Najah. Kan? Sebab tu jangan pelik. Sebab apa? Sebab kita memang 100 juta kot 2020. Sekarang setakat hari ni mamasab dah buat berapa 19 juta hari ni punya sale. Setakat bulan ni. Bukan bulan ni, tahun ni. 19 rasanya buka balik. 19 kan? Ke kata salah Kena tengok kat FB Mama. Tadi kata nampak kat FB Mama. Okay. So anak-anak sebab kata tengok ramai kat sini muka baru-baru ni. Ni semua muka baru-baru. So you guys bila join satu-satu bisnes kan, korang kena tengok jauh mana masa depan korang dengan bisnes ni. Setuju ke kata cakap? Okeylah kita gosip kejap. Siapa dah kahwin? Siapa dah kahwin kat sini? Okey, Hayati dah kahwin. Hayati, waktu Hayati terima pinangan suami. Apa yang buatkan Hayati confident yang Hayati terima dia? Sebab dia boleh pimpin saya. Kan? Sebab kita nampak masa depan. I see my future in you. Setuju ke tak setuju? Setuju. I nampak you boleh jadi imam yang baik untuk kehidupan I. I nampak you boleh pimpin I ke jannah. Yang mana lelaki? Cik Zainul? Kan Cik Zainul kan? Masuk pinang isteri. I yakin you boleh jadi ibu yang baik kepada anak-anak I. I yakin you boleh jadi bidadari syurga I yang paling setia. Gitu. Kan? Betul tak kata cakap? Kita terima orang masuk kat hidup kita sebab kita nampak future. Kita nampak masa depan. Kita nampak masa depan, kita nampak hope, harapan kita dengan dia. Faham ke? So sekarang ni kalau Kak Tia tanya seorang-seorang ni, apa yang korang nampak masa depan korang dalam mamasab? Boleh jawab tak agak-agak? Ke korang nampak, taklah Kak Tin, yang saya nampak saya ni ejen orang je. Yang saya nampak saya ni macam ni lah, promote produk mamasab je. Yang saya nampak saya ni, yelah tolong leader saya je. Kalau kata tanya seorang-seorang ni, boleh tak seorang-seorang jawab? Apa yang korang nampak masa depan korang dalam mamasab? Kalau korang tanya Kak Tin kan, Amir Kak Tin cerita masa depan Kak Tin. Boleh tak macam tu? Kalau tanya Kak Tin nampak masa depan Kak Tin, korang kena tengok macam ni Ini adalah tahun ketiga Kak Tin bersama mamasab tau. Ini tahun ketiga Ini tahun ketiga. Tahun pertama Kak Tin dalam mamasab, income Kak Tin dalam 100,000 lebih. Setahun. Income bersih. Bersih anakku, kata ulang. Income bersih. 100,000 lebih. Tahun pertama. 2019. Kak Tin join actually 2018 tapi dah hujung-hujung tahun. So Kak Tin consider 2019 tu tahun pertama lah. Tahun pertama Kak Tin income bersih income bersih lebih kurang 100,000 plus. 100,000 bersih. Masuk tahun kedua 2020. Income bersih Kak Tin 300,000 plus. Tahun kedua. Kau rasa lagi 20 tahun agak-agak berapa income Kak Tin? Dia cakap lah. Dia macam cing macam tu. Faham ke? Sebab tu anak-anak duduk dalam mamasab ni, dia bukan mengecilkan jiwa tau. Kena besar jiwa.
Gila apa Kak Tin makcik anak 3. Kak Tin ni dah lah makcik kan Zakuan kan. Apa makcik anak 3 boleh buat 300,000. Kau angguk Zakuan. Kau cakap aku makcik. Saja Sik. Kan saja Sik. Kan Kak Tin dah lah suri rumah. Makcik anak 3 boleh buat 300,000 setahun. Dah kenapa aku yang bujang terang tang ni tak boleh? Betul ke? Kan? Tak kisahlah bujang tak bujang ke Khalid kan. Dah kenapa makcik suri rumah tu kan Khalid. 3 orang anak kecil-kecil umur 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun. Boleh buat 300,000 setahun. Dah kenapa aku tak boleh nak cakap bujang. Apa lelaki budiman tak boleh buat. Kan? Dah tepuk dahi. Gosok jap. Kan? Kan Zainul kan? Tercabarlah rasanya. Tercabar rasanya ni. Tak boleh jadi ni. Setuju ke setuju? Ni yang mana yang cantik-cantik. Ini ramai anak-anak muda kata tengok kat sini. Ramai tim Yan muda-muda ni. Yan, kau rekrut jual muka kau Siapa nak join tim saya, Yan pun posing. Jual muka. Tengok awet-awet cun-cun ni masuk ni. Main lagi. Kan? So anak-anak, kita zoom malam ni anak-anak sebab kata nak korang nampak tau. Kata nak korang nampak, korang feel kejayaan dalam memasak ni bukan fake. Kata ni manusia real sayang. Kata ni manusia real. Papa yang siap dah pernah tidur rumah Kata lagi. Korang jangan salah faham. Dia tidur dengan bini dia. Tapi dekat rumah Kata. Ini rumah yang Kata duduk ni sekarang ni. Actually ini bukanlah rumah Kata sangat pun. Ini Kata declare training center. Training center tim kita. Ada 3 tingkat. Memang Kata ambil rumah ni untuk tim Kata berkumpul. Korang semualah. Papayan hari tu kita sebab kita PKP je. Kayan kan? Kalau tak PKP ni, kita dah panggil dah korang semua datang. Kata memang siapkan rumah ni ada 6 bilik. 1 bilik Kata, 1 bilik anak Kata. So ada 4 bilik lagi kosong. 1 bilik memang Kata dah letak aircon semualah. Lepas tu ada 1 bilik lagi memang sekarang ni Kata letak tim media kita. Nanti bila dah habis PKP nanti Kata masukkan balik Kata dalam tu. Sekarang ni diorang duduk bilik tu dulu. So ada banyak bilik dalam ni. Memang dalam rumah ni. Dan memang rumah ni Kata ambil 3 tingkat 3 tingkat. Memang untuk tim. Untuk panggil korang berkumpul kat sini. Duduk kat sini. Kita boleh coaching depan-depan. One to one. Untuk senang kita faham. Siapa setuju? Kalau jumpa depan-depan tu lagi senang. Siapa setuju? Siapa setuju? Kalau jumpa depan-depan tu, aura dia ke 19, ke 20, ke 19,000 semua ada. Setuju kan? Kalau jumpa tu, aura dia bukan 19 je. Aura 7-Eleven semua ada lah. Gitu. Ain suka Ain. Kan? Gitu. Betul. Doa cepat-cepat PKP ni settle. Kau berkampung lah rumah Kata ni. Hari ni tim Yan, esok tim tu. Jangan risau. Makan percuma. Tak payah tidur hotel. Tidur rumah Kata. Aircon banyak ni mana-mana ada. Faham ke? Itu baru cerita training ni Tadi cerita lagi, nak bagi korang nampak ni. Kata tak main-main tau. Kalau kata nak support korang, kata support. Tadi bulan lepas commission Kata 32,000. Bulan lepas commission Kata 32,000. Siapa dah tengok Kata punya bank statement CIMB yang 32,000 tu? Siapa ada tengok? Yan, ada tunjuk tak kat diorang? Belum. Tunjuk kat diorang. Tunjuk. Ini tak tipu 32,000 tak bulan lepas. So 32,000 tu tadi baru Kata habiskan 10,000 beli kamera, beli PC untuk videographer tim kita. Videographer tim kita untuk tim media kita. Lepas ni korang akan siapa leader lah. Katakan dahulukan leader lah. Leader akan ada video masing-masing. Akan ada macam artis lah. Ada video, ada dia punya gambar yang cantik, yang elok. Tak adalah gambar selfie dark face tu Geram aku nak buat poster. Penuh dark face kat muka, kat poster. Geram, tak profesional. Kata invest tau. Ikutkan kan, orang katakan gila lah dah dapat 30,000 tu. Simpan lah, beli rumah, beli tanah. Betul tak? Beli rumah, beli tanah. Kata tak. Sebab Kata tahu, tim-tim kat bawah ramai. So Kata invest balik dekat tim. Tadi Kata tak tipu 10,000. Kata share kot receipt dekat dalam grup free stockist. Boleh tanya leader-leader korang. Kan Bel kan?
PC tadi, PC siap barang-barang dia semua 2,900. Kamera, lens, lepas tu apa bondo dia nak lighting, lepas tu clip mic apa semua total 8,000 lebih. So 8,000 campur 2,900, 11,000 jugalah. Habislah tadi. Untuk pasukan. So anak-anak, kata nak cakap dengan korang ni, ada tak kata minta korang 11,000 ni? Kata minta korang apa? Apa yang kata minta kat korang? Apa kata minta kat korang? Cepat jawab. Apa yang kata minta kat korang ni? Sale. Bukan sale. Kata tak nak sale. Kata nak korang naik stokis. Yes, naik level cepat-cepat. Kata nak korang naik stokis. Kata tak nak korang agent dropship ni tak nak. Stokis. InsyaAllah. Faham ke tak faham anak-anak? Faham. Kata tak nak stokis, kata tak nak agent. Kata nak korang naik stokis. Kata tak minta duit, kata tak nak duit korang, tak payah. Biar Kak Tin je yang invest. Korang diam-diam je naik stokis. Rekrut, tolong orang ramai-ramai, ajar orang ramai-ramai. 4 benda je. Sayang, kata tanya ni, susah ke nak ajar orang 4 benda ni? Ajar tentang sejarah memasak, nak order, cari runner, handle customer. Susah ke nak ajar orang 4 benda ni? Tak. Sejarah memasak, cara nak order, cari runner, handle customer. 4 je. Target. Bulan ni aku nak ajar 10 orang. Bulan ni aku nak ajar 10 orang 4 benda ni. Dia buat ke, dia tak buat ke, tu belakang cerita. Yang penting kita target. Kita ajar. Sebab you guys kena ingat, kalau dia buat, ada sale, itu rezeki. Rezeki Allah yang bagi. Faham ke? Jangan kita pula nak buat kerja Tuhan. Faham ke sayang? Faham ke semua? Kita ajar je. Target, hari ni aku nak ajar 10 orang. Aku nak ajar 10 orang pasal apa? Sejarah memasak, nak order macam mana, cari runner macam mana, handle customer macam mana. Target. Bila kita tolong orang, dekat situlah kita akan dapat banyak. Faham ke? Cuma kita tak bolehlah letak, oh aku kena ajar orang ni, nanti aku boleh dapat 30,000 macam Kak Tin. Tak bolehlah macam tu. Tu dah jadi tak ikhlas. Orang nak makan macam mana? Faham ke sayang? Faham ke sayang? Boleh ke janji dengan Kak Tin? Hari ni kita semua sama-sama kenapa ada kucing tidur? Bukan, dah lah kucing tu tidur. Lepas tu kucing tu berbunyi pula tu tadi. Kak Tin cakap, kucing ni bercakap ke? Okey? Boleh tak anak-anak? Kita janji sama-sama. Kita bantu 10 orang. Kita ajar 10 orang 4 benda ni je. Untuk ajar orang 4 benda ni, tak payah ada master, degree, PhD ke, tak payah. Ajar je. Kita janji. Boleh tak? Power bank? Ya, power bank Kak Tin tak ada. Kak Tin tak pakai power bank. Kak Tin cocok direct plug. Okey, boleh kita janji Okey, tapi Kak Tin ada tapi pula ni. Kita kan nak ajar orang kan? Okey, dia macam ni sayang. Bila kita nak ajar orang, kita kena ajar orang yang kita target betul. Dia macam ni tau anak-anak. Contoh Contoh Kasih. Kasih ni nak belajar masak asam pedas. Tapi kita ni sibuk nak ajar dia masak lemak. Dia tak nak belajar masak lemak. Dia nak belajar masak asam pedas. Tapi kita ni sibuk. Kau masak lemak juga. So dia tak works. Faham ke? Dia tak works. So kita kan nak ajar 10 orang. Siapakah 10 orang yang kita nak ajar ni? Kita kena ada sasaran yang betul. Kita kena ada target student kita. Siapa orang yang kita nak ajar ni? Faham ke? Saya pun nak belajar asam pedas. Kak Tin suka asam pedas pari. Lepas tu ada sambal belacan sikit, telur masin sikit, ikan masin sikit. Sedapnya. Tiba-tiba lapar. Aziz nampak tu ketak bibir tu. Nampak tu halkum. Duduk. Siapa background dia daging perap memasak ni? Dewi.
Background gambar dia gambar daging. Okey. Guys, siapa sasaran yang kita nak ajar ni? Okey, semua orang tulis Semua orang tulis. Kita nak ajar 10 orang. Kucing ni bercakap lagi. Sekejap. Kita nak ajar 10 orang yang ada mindset business owner. Otak dia memang otak nak berniaga. Faham ke? Kita nak ajar 10 orang yang memang otak dia memang minat berniaga. Tak kisahlah dia student ke, dia si rumah ke, dia tukar sapu ke. Yang penting otak dia minat berniaga. Faham ke? Faham tak apa kata cakap? Dia punya kerjaya tu kita tak kisah. Dia cikgu ke apa ke sukatilah. Yang penting otak dia. Kita target otak orang terus. Kita nak ajar 10 orang yang otak dia memang suka berniaga. So kita tak adalah rasa bengang, penat, letih, frust. Sebab kita memang ajar orang yang betul kan? Kita bukan ajar orang yang dia tak minat berniaga. Dia just nak belajar benda lain je kan? Kita bukan ajar orang yang salah. Faham ke tim? Jom Kak Tim buka soalan. Siapa nak tanya soalan? Cepat. Sebab lepas ni Kak Tim ada Zoom dengan tim Zoo pula. Korang punya leader. Salah seorang leader korang ni. Tim Zoo. Kira. Okey cepat. Jom soalan. Anak-anak yang baru ni. Kejaplah aku cerita. Ada apa-apa soalan tak nak tanya? Sekarang kita dah 10 hari bulan. Kita tinggal 18 hari je lagi. 18 hari je lagi anak-anak. 18 hari ni anak-anak. Macam-macam magic boleh berlaku. Macam-macam magic boleh berlaku. Kena percaya. Tengok macam mama. Berangan je. Tapi tuk-tuk jadi. Macam mana kita nak buat magic tu jadi? Meh, nak ilmu magic tak? Nak ilmu magic tak? Kak Tin ni ada ilmu magic tau. Tak percaya ke? Nak ilmu magic tak? Nak. Senang je. You guys nak dapat apa yang you nak hujung bulan ni. Jangan malas. Jangan stop buat tindakan. Itu je magic dia. Action, action, action. Buat, buat, buat. Tak payah fikir. Jadi ke? Jadi ke? Aku dah post dah ni. Jadi ke? Jadi ke? Tak payah. Buat je. Alah, tak ada orang like pun. Tak ada orang share pun. Tak payah fikir. Buat je. Tekan pejam mata. Tekan pejam mata. Faham ke? Kalau tekan Facebook tu, kalau tekan Facebook nak share kan, kalau kita dah tulis copywriting, dah letak gambar, kan nak tekan post tu. Nak tekan post tu, tak payah macam, ada orang nak baca ke Ada orang nak baca ke Ada orang nak like ke Jangan persoalkan, tekan je. Bismillah, dah tekan. Bismillah, dah tekan. Faham ke? Keep buat. Saya selalu fikir macam tu. Tak ada orang like pun. Itulah Khalid. Dia macam ni. Kak Tia cerita lagi. Walaupun dah sejuta kali Kak Tia cakap benda ni, Kak Tia cakap lagi. Dia macam ni tau sayang. Okey, ini ilmu Mama Sab Ini ilmu founder. Semua orang tulis. Bukan tulis dekat keypad, dekat chat ni. Tulis dekat buku ya anak-anak. Tulis kat buku. Otak ni, otak kita adalah sponge. Dia bersifat sponge. Otak kita sifat dia sifat sponge. Sponge yang sangat mudah menyerap. Daya serapan dia sangat tinggi. Okey? Otak kita adalah sponge. So bila kita menyerap benda-benda negatif, kita fikir alamak tak ada orang nak like, alamak tak ada orang nak share, alamak tak ada orang nak komen, dah sejuta kali post tak ada orang nak beli pun, tak ada. Kita install benda yang negatif. Bila kita install benda yang negatif, otak kita kan sponge. Apa jadi sponge ni bila dia dah penuh, dia dah berat, apa yang jadi? Kita usik sikit je, terkeluar. Usik sikit je, terkeluar. Setuju? Setuju kan? So, apa yang akan terkeluar tu nanti? Bergantunglah apa yang dia serap. Dia serap negatif, negatif lah yang akan dapat. Faham ke? Dia serap positif, positif lah akan dapat. Sebab tu dalam agama kita, kita kena jaga sangka baik. Kita kena ada sangka baik. Pernah kan dengar kan? Kena bersangka baik. Husnuzon.
Pernah dengar kan? Actually itu adalah sifat otak kita lah. Sebab otak kita ni, apa kita fikir, itu yang kita akan dapat. Sama ada cepat atau lambat. Itu je. Otak kita ni, apa kita fikir, itu yang kita akan dapat. Sama ada cepat atau lambat dekat dunia ke kat akhirat nanti. Itu je. Faham ke? So, jangan cemarkan span kita. So sad, aku nak 10 orang je. Aku nak pandai, aku nak khatam 4 benda ni, lepas tu aku nak ajar 10 orang. Aku nak 10 orang yang otak dia minat meniaga macam aku. Dah. Simple lah dia punya mantra dia. Simple dia punya jumpy dia. Faham ke? Simple. Tak payah complicated. Aku nak khatam 4 benda ni. Aku nak khatam sejarah, order macam mana, cari runner macam mana, handle customer macam mana. Lepas tu aku nak tolong 10 orang, aku nak ajar 10 orang yang otak dia minat meniaga macam aku. Dah. Simple kan? Simple tak? Tak susah pun. Keep buat. Dan always tengok result leader-leader kita. Tengok result Papayan, tengok result Kak Tin, tengok result Kak Ernie, tengok result Mama. Always believe. Korang kena ada satu perangai macam ni Always believe kalau Kak Tin boleh, aku boleh. Dah apa hal makcik anak 3 ni boleh buat, aku tak boleh buat. Faham ke? Kena ada benda tu. Dah apa hal Kak Ernie suri rumah tu yang anak dia 2 orang perempuan tu boleh buat juta-juta, aku tak boleh buat. Aku pun apa kurangnya aku pun boleh. Faham ke? Kena ada semangat yang macam tu. Dan sayang, last. Dia tak boleh semangat je. Dia kena action. Faham ke? Kena action. Sayang, even kita solat kan, ada rukun tertib dia. Kena takbir, kena rukuk, kena sujud, ada perbuatannya. Mana boleh kalau kita ni sihat walafiat, nak solat, main pakai insting-insting je. Okay, solat dah ni. Boleh ke macam tu? Duduk je kan? Okay, settle lah solat ni. Boleh ke macam tu? Tak boleh kan? Dia adalah niatnya, ada wuduknya, ada tertibnya. Begitulah, tak kisah apa-apa agama. Semua agama macam tu. Dia ada perbuatannya. Samalah bisnes. Tak bolehlah dalam jiwa, dalam otak ni berdentam-dentum macam mengecun. Macam New Year. Pam dalam hati. Kat otak. Tapi mulut katup, buat live malu, ambil video malu, buat gambar malu. Malulah. Tapi dalam hati macam firework. Pum-pam. Kan? Tapi malu. Detik lagi Tahu Starlight? Kamu pernah kena Starlight? Starlight lagi tak boleh lah. Faham ke? Kena lah. Dah pumpam kat dalam atas kepala semua dah pumpam ni. Start dengan benda kecil-kecil. Kak Tin tahu buat live tu memang tak siapa yang malu buat live. Cuba angkat tangan. Mengaku. Siapa malu buat live? Ya Allah Diana, kau malu buat live. Geram aku muka cantik malu-malu buat live ni. Aku kalau muka cantik malu buat live ni, rasa nak tarah je. Tak payah cantik, pas kat sini. Okay, dengar ni yang malu buat live. Start dengan video tanpa muka. Video suara je. Pernah tak tengok orang buat video yang contoh, kita rakam video kan, ini produk. Ya Allah sedapnya. Just suara je ada. Gambar produk, suara kat belakang. Pernah tak tengok video yang macam tu? Nah. Betul kan? Itulah kat belakang. Ain pun coaching, anak dia pun coaching. Kan? Start, siapa yang malu, start buat video macam tu dulu. Video yang produk, suara je. Tak nampak muka. Start benda tu dulu. Itulah cara kita nak, orang kata nak confident. Kalau tak pernah buat live tiba-tiba kan, dah tahu tak pernah ni, tiba-tiba nak shoot kan. Kita pun tahu sebenarnya kita ni tak confident, tak ready lagi. Tapi kita buat juga. Kadang-kadang kita macam alamak kan. Buat yang tu, video yang tak ada muka, dah suara je. Okey tak Aziz? Try buat itu dulu. Okey? Buat video yang macam ni. Tapi suara kita, ada suara kita.
At least tunjuk suara dulu. Lepas tu selfie. Lepas tu nanti dah confident barulah buat live. Faham ke? Live ni sayang, bercakap live ni sayang, macam hang bercakap depan cermin je. Kenapa kata cakap live ni macam bercakap depan cermin? Sebab kita kan kamera tu kan melantunkan muka kita. Bila kita live kan keluar muka kita balik. Macam kita bercakap depan cermin. Faham ke? Sebab tu jangan baca komen pun tak apa. Off je komen tu. Kan live kan kita boleh off komen. Kita tak nak baca komen. Boleh kan? Kita tak tahu. Siapa tak tahu? Kalau kita live, kita boleh swipe tepi komen. Tak nak baca. Tak nak baca komen. So kita live je lah macam cakap depan cermin. Bayangkan kita cakap depan cermin. Tengok muka sendiri. Debor macam nak pergi perang. Tak, percaya cakap kat Ting. Kalau buat sekali you buat, lepas tu kan you akan start rasa, nak lagi. Saka dia masuk tau. Kau jangan lupa korang ni generasi Kak Tin. Kak Tin ni ada saka live. Sekali kau buat live, saka tu sampai tau. Bahaya. Serius. Kena buat sekali. Kalau Diana buat sekali je Diana, percayalah cakap kali. Diana macam, tak sangka aku boleh buat Tak sangka. Dia akan jadi macam tu. Lepas tu cakap, okey lah, tak lagi lah. Faham ke? Sikit. 2 minit punya live. Dia dah pernah berjaya live. Diana tempur. Diana ni. Kau ni Diana. Kau jangan. Muka Kau nak kata santau lebih sikit ke? Santau live. Boleh ke macam tu? Tak ada kata kau gurau je. Kata tak ada benda macam tu. Korang ni jangan ambil serius sangat. Gurau-gurau je tu. Kau, Kak Tin ada saka. Jangan macam tu. Tak ada. Saja usik-usik korang malam ni. Okay? Kan sekejap lagi Kang. Alamak, takut lah Kak Tin sesat. Terpaksa aku kena sesat. Okay? Alright? Live. Lepas tu kalau misal kata malu buat live, buat video. Video biasa. Video yang kita punya produk sendiri. Faham ke? Video yang bukan live. Video shoot biasa je. Faham ke? Alah kat Instagram kan ada boomerang. Tak tahu ke boomerang? Yang tahu kan berdaklah tu kan? Tahu. Buatlah. Buatlah macam tu. Okay? Pelan-pelan buat. Nanti akan okey. Alright? Ada apa-apa soalan tak anak-anak? Okay, jap. Kata tanya last. Siapa confident dia hit agent bulan ni? Lambat lah. Siapa confident dia hit agent bulan ni? Saya. Wajib dalam ni ada 32. Tolak Kak Tin dengan Yan, tolak Zul dengan Bella. Kena tolak Zul dengan Bella sebab diorang ni stokis. So 32 tolak 4 berapa? 28. 28 wajib 2,000. Boleh ke boleh? Boleh. Janji 2,000 je. Lepas tu kita hit 2,000, kita tolong 10 orang. Ajar 10 orang ni yang ada otak dia memang suka bisnes. Otak dia memang nak berniaga. Korang jangan pergi cari jiran sebelah rumah yang tak tahulah nak buat apa. Main congkak tak reti. Main Uno tak reti. Main Happy Family tak reti. Nak try berniaga lah. Tampar korang ni. Cari elok-elok sikit. Faham ke? Faham. Kata nampak Kak Kasih. Kak Kasih, minta maaf Kak Kasih kalau suara saya terpekik-pekik malam-malam ni. Sihat Kak Kasih. Kak Kasih okey? Kak Kasih sihat? Sihat, Alhamdulillah. Kak Kasih, dengar tau Kak Kasih. Kak Kasih, dalam bisnes, umur hanyalah angka. Umur hanyalah angka. Okey? Kalau Kak Kasih baru join kita, Kak Kasih umpama baby. Faham ke Kak Kasih? Jangan rasa kecil, jangan rasa aku senior citizen, jangan. Faham ke Kak Kasih? Faham. Kena rasa muda Kak Kasih, jiwa muda. Ya. Suka. Gitu Kak Kasih. Okey, ingat semua orang dalam ni. Umur hanyalah angka. Baik Kak Kasih. Tadi kata nampak siapa? Khalid. Kata nampak siapa tadi? Zainul Mazrul tadi. Siapa nama tadi?
Zainul. Abang Zainul tadi. Umur hanyalah angka. Apa yang buatkan kita ni tua ke muda dalam bisnes? Ada 3 benda je kita berusaha. Ada berusaha pula. Ada berusia. Ada 3 benda je yang buat kita tua dalam memasak ni. Usaha. Bukan berusaha, berusia. Ada 3 benda je yang buat kita berusia, yang nampak kita tua dalam memasak ni. Pertama, kita punya pencapaian. Lagi banyak pencapaian kita, itulah menunjukkan yang kita ni lagi berusia dan lagi matang. Faham ke? Kedua, pengetahuan, ilmu kita. Lagi banyak ilmu kita dalam bisnes ni, lagi matanglah kita. Lagi berusialah kita. Faham ke? Ketiga, apa dia? Pengetahuan, pencapaian, pengalaman. Lagi banyak pengalaman kita, lagi berusialah kita. Faham ke? So, kalau kita masih lagi tak ada pengetahuan yang tinggi dalam memasak, masih tak ada pencapaian yang banyak lagi, masih tak ada pengalaman yang banyak lagi Kak Kasih, kita masih baby Kak Kasih. Okay? Kita muda-muda remaja gitu Kak Kasih. Boleh? Jangan segan-segan tau. Jangan segan-segan. Tak faham, tanya, kejar. Korang jangan bagi papayan korang tidur Papayan. Saya tak faham ni papayan. Kejar dia. Kalau dia boleh tidur tu, maksudnya korang tak cukup kejar dia lagi. Jangan sampai Kak Tin kejar korang, suruh korang kejar Yan. Macam mana tu? Kita main kejar-kejar pula apa ni. Dan jangan sampai Kak Tin masuk grup korang, kenapa Yan boleh tidur hari ni? Kenapa korang tak kejar dia? Jangan sampai Kak Tin cakap macam tu. Okay? Kejar leader. Leader. Yan, tolong saya. Bela, Zu. Saya dah pandai ni, saya nak pandai benda lain pula. Saya dah boring dah pandai benda ni. Kena ada macam tu. Kak Tin dengar siapa keluar jawapan, saya tak ready. Kak Tin tepuk dia lagi. Jangan nak tak ready. Tak ready lah Kak Tin, tak ready. Okay je macam ni. Siap korang. Orang nak bagi kayu cepat. Orang nak bagi duit banyak cepat. Tak ready. Nak duit pun tak ready lah. Kenapa banyak bunyi? Okay? Faham ke Tim? Ada apa-apa soalan tak sayang? Takut tak Zoom dengan Kak Tin malam ni? Ya Allah Kak Tin, scary-nya Kak Tin ni. Siapa takut? Siapa rasa nak Zoom lagi dengan Kak Tin? Saya. Lagi dengan Kak Tin. Janganlah takut. Kak Tin paling-paling pun kokak korang je. Okay? Alright. Boleh janji ada 28 orang tadi kan. Oh kali ni dah 34. 30 orang lah. Ada tadi 28 orang. Okay? Taklah best sangat. Aziz, tak best ke dengan Kak Tin? Aziz. Sedih aku. Left lah. Baik, Kak Tin left. Aziz cakap aku tak best. Yan, Aziz cakap aku tak best, Yan. Best lah, typo. Best lah, typo. Pandai dekat blind. Okay. Janji 28 orang tadi. 2,000 hujung bulan ni. Lepas tu kita fokus 10 orang yang nak belajar, yang otak dia ada business minded. Okay. Alright. Boleh semua? Boleh. Alright. Jom kita gambar. Bukalah video Jaya, Farah, Era ni. Cik, bila gambar je Zakuan terus. Main gitu terus. Member sebelah lari touch up. Mana lain ni cepat nak ambil gambar. Jaya, bukalah kamera, bukalah video Jaya. Ada 2 page ni. Kita ambil satu-satu Okay, senyum. Apa letak gambar kambing tu? Sakit hati orang tak dapat kambing. Kalau kambing tak dapat. Kambing OOS. Kan? Cerita OOS sebelum Kak Tin lupa. Main anak-anak. Mula mak kurang ni. Nak cerita OOS ni. Okey anak-anak, dengar ni sayang. Tolong. Okey, dengar ni. Sayang, kita berniaga kena bijak melihat peluang. Yes, kita berniaga kena bijak melihat peluang. Kalau kita dah nampak
benda yang kita nak jual tu macam tak ada peluang, jangan dikejar-kejar. Walaupun ada 1000 customer demand nak kambing dengan kita, tak payah kita nak kejarkan dia. Sebab apa? Sebab benda tu tak ada peluang. Faham ke? Faham ke team? Bila kita bisnes, kita kena fokus peluang yang betul-betul boleh buat duit. So buka sistem, tengok rate card, tengok peti harta karun kita. Apa harta yang ada? Kita kan ada peti harta karun dalam ni. Korang tak nampak, tak tahu macam mana nak cari peti harta karun. Mei, Kak Tia tunjukkan cara cari. Kak Tia tunjukkan sekejap. Kak Tia tunjukkan sekarang, Kak Tia tunjukkan. Nasib baik. Thank you kepada teknologi. Jom kita tengok. Sekejap Okay, buka sistem memasak. Ini cara nak tengok peti harta karun. Ya, peti harta karun kita boleh tengok kalau korang tengok dekat handphone version desktop view. Kena tengok desktop view. Baru boleh nampak ni, rate card ni. Ini peti harta karun kita. Rate card ni, inilah peti harta karun kita. Tekan rate card. Bila kita tekan peti harta karun kita ni, pilih outlet. Katakanlah nak tengok Cyberjaya. So you tengoklah apa harta yang ada. Tengok, Kongoba ada 17. Brownies ada 19. Sayang, tolong Kak Tin tekan benda ni kejap. Tolong Kak Tin tekan calculator. Nampak tak calculator? Calculator nampak ke? Nampak tak calculator dekat PC Kak Tin? Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak. Nampak. Calculator ni nampak tak? Okey, nampak. 19, tengok ni 19 kali RM40. Nampak? Harta karun, brownies, extra drizzle je ada RM760. Faham ke? Ini cara nak tengok harta karun ya sayang. Lagi, apa lagi ada? Ada, kita tengok lagi Pecan butterscotch ada 30. 30 kali 40. Kan 1,200. Pecan je 1,200. Apa bunyi ni? Apa bunyi tu? Okey anak-anak. Nampak tak? Ini cara nak tengok harta karun. Faham ke sayang? Ni nampak harta karun ni. Pecan ni je ada 30 kat outlet cyber. 30 kali 40 dah 1,200. Lagi. Nutella cheese tart whole ada 4. Bukan Nutella cheese tart. Nutella cheesecake. Lagi apa? Cornflake ada 107. 107 kali 35. 3,000 lebih harta karun. Ombot lagi dahsyat. 67. Kali 40. 2,000 lebih. Kenapa kambing juga yang korang nak kejar? Faham ke apa kata cakap ni anak-anak? Orang business owner berjaya tengok peluang. Tolong jadi business owner yang berjaya. Dah nampak benda tu tak ada peluang, jangan dikejar-kejar. Kejar benda yang banyak peluang. Alah Kak Tin dah customer yang nak. Customer yang nak. Ya, customer yang nak. Tapi yang decide siapa? Yang decide siapa anak-anak? Yang decide siapa? Kita kan? Ya. Tu? Sekarang ni, nak kejar kambing lagi tak? Siapa nak kejar kambing lagi? Tak nak. Tak payah kejar kambing tu. Okey, korang ni. Kejar kambing tu. Tak payah kejar. Kambing ni, game dia macam ni. Kalau korang nak main kambing, boleh. Korang kena dapatkan stok dulu. Nak main kambing boleh. Korang kena dapatkan stok dulu. Tak dapat stok, jangan marketing. Yeah. Tak dapat stok, jangan marketing. Dapatkan stok dulu, baru cakap. Saya ada kambing. Macam tu. Itu game kambing. Okey? Siapa yang nak main Khalid nak main kambing juga. Ya Allah. Berlatih battle. Berlatih tu. Tekan tu. Berlatih tembak. Memang kena battle. Kambing memang kena battle. Dan kena ni lah. Dan satu lagi. Banyak pula live kita ni Satu lagi sayang. Kita ni business owner bukan je kena bijak tengok peluang. Business owner kena pastikan. Semua tulis. Anak-anak tulis ni. Tulis. Business owner kena pastikan setiap hari duit masuk. Setiap hari ada cash profit.
Setiap hari ada cash profit. Apa maksud ada cash profit? Maksudnya bank korang tu duit masuk. Walaupun RM30, walaupun RM40. Bukan duit sale tau, duit cash. Contoh kan, apa maksud bukan duit? Contohnya ni sayang. Nampak tak kalkulator ni? Kalkulator nampak tak? Nampak. Nampak tak kalkulator ni? Okey. Contoh, katakanlah untung jual Doriskin. Kata ambil Doriskin Untung jual Doriskin RM6. Pastikan sehari at least masuk RM30 katakan. Inilah cash. Untung daripada penjualan you kepada customer. Untung. Kita tak nak sale, kita nak untung. Faham ke? Faham tak sayang? Kita kejar untung. Setiap hari pastikan untung ada. Sebab tu kata-kata fokus apa item yang available. Sebab apa? Sebab kita nak untung masuk. Korang pernah tak tengok makcik tepi jalan jual nasi lemak ataupun abang tepi jalan jual burger, tapi dia tak heran pun tak ada untung. Dia jual je nasi lemak tu. Dia jual je. Pernah tak korang jumpa makcik tepi jalan jual nasi lemak ataupun abang tepi jalan jual burger, dia jual je. Dia tak kisah pun untung ke rugi ke, dia tak kisah. Pernah ke jumpa orang macam tu? Pernah. Ada ke? Sedihnya meniaga macam tu. Tu meniaga ke buat amal jariah? Nak buat amal jariah jangan meniaga. Anak yatim bagi je duit. Masak burger tu bagi terus rumah anak yatim. Penat je meniaga tepi jalan macam tu. Faham ke? Kita meniaga nak untung. So pastikan at least setiap hari Wak-Ima RM10 ke RM20 ke ada untung. Barulah bermakna bisnes kita. Faham? Faham anak-anak? Faham. Sebab tu nak untung fokus peluang. Okey? Boleh semua? Tak sabar Kak Tin. Kak Tin akan kejar tau Yan. Yan, aku ada list yang masuk Zoom hari tu. Berapa ramai yang hit 2,000, berapa ramai yang tak hit? Yang tak hit tu siap Yang tak hit 2,000 hujung bulan ni siap Korang dah janji dengan Kak Tin. Kan Kak Tin kata Kak Tin kan ada saka tu tadi. Tak hit, saka tak hit 2,000 pun Kak Tin ada. Siapa tak hit 2,000 pun saka dia sampai. Try lah. Cakap betul ni. Okay, boleh semua? Boleh. Boleh. Kak Tin nak cakap thank you sayang. Sudi Zoom dengan Kak Tin hari ni. Thank you semua sudi Zoom dengan Kak Tin hari ni. Thank you sebab pilih tim Papayan. Thank you sebab pilih tim Kak Tin juga. Thank you sebab pilih Super Rich Fighters. Tahu tak kenapa nama kita Super Rich Fighters? Korang tahu tak kenapa nama tim kita Super Rich Fighters? Kenapa Super Rich dan Fighters? Dia kan, tahu tak? Sebab matlamat Kak Tin nak korang kaya, korang betul-betul kaya. Super Rich, betul-betul kaya dan fighter. Bukan dah kaya, goyang kaki, kira rambut, kira kuku, tak nak. Lagi korang kaya, lagi korang fight. Faham ke? Fight untuk tolong orang, fight untuk bantu orang. Sebab tu Super Rich Fighters. Lagi kaya, lagi kita fight untuk orang juga. Faham ke? Bukan kaya, goyang kaki. Kita tak nak. Okay? Sebab tu kena tu. So thank you anak-anak Thank you. Sudi Zoom dengan Kak Tin semua. Terima kasih Kak Tin. Nanti kita Zoom lagi tau. Kak Tin nak tengok korang kat dalam grup pre-stokis. Dalam grup naik stokis tu. Siapa dah ada dalam grup pre-stokis? Dalam ni siapa? Zu, Bella dah ada. Kira dah ada. Nak masuk pre-stokis Kak Tin tu sebab dalam tu Kak Tin sendiri yang coaching. Dalam tu Kak Tin sendiri yang buat sharing. So nak masuk situ kena make sure hit 2,000 sale. Baru masuk. Dan sanggup nak Kak Tin yang train. Sebab dalam tu memang ada sharing daripada Kak Tin lah. Kak Tin banyak buat coaching dalam tu. Okay? Macam grup korang Kak Tin skodeng je. Nak tengok Yan macam mana Yan gerakkan tim dia. Yan ni dia ajar apa kat tim dia.
Kalau Kak Tin nampak Yan macam tak berbunyi je, maksudnya korang biarkan Yan tidur. Bila korang biarkan Yan tidur, Kak Tin akan pastikan Kak Tin kejar korang. Kau pergi kejar papa Yan kau sekarang. Kejut dia bangun. Kacau dia. Kak Tin akan buat macam tu. Okay? Alright? Alright. Jom ambil gambar. Senyum. Tak sempat ambil gambar tadi. Farah Jaya buka kamera. Farah dah ambil gambar baru dia buka kamera dia tahu. Nggak ada. Coba yang goyang. Senyum. Alright, satu page lagi. Sekejap, dan satu lagi. Satu page lagi, page kedua. Senyum. Komel je Khalid. Wajah stokis je Khalid. Gitu kan korang kan, Kak Tin ni first time bercakap dengan saya. So sekali dia nak suruh saya naik stokis. Kak Tin lah. Masuk tim Kak Tin dah tak nak naik stokis dah kenapa? Tepi sikit. Gitu Kak Tin. Okay geng. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Tin. Waalaikumsalam. Kak Tin. Waalaikumsalam.